Ini kitab pemerintahan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dalam hadis Zuhair, beliau mengemukakan isnadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Amar berkata sebagai riwayat, An-nasu taba'un li Quraisy. Manusia mengikut orang Quraisy fi hadha sya'an, dalam perkara ini, yakni dalam urusan pemerintahan ini. Muslimuhum li muslimihim. Yang Islam di antara mereka mengikut yang Islam. Yang kafir di antara mereka mengikut yang kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, manusia mengikut orang Quraisy dalam perkara ini. Orang Islam mengikut yang Islam, dan orang kafir mengikut yang kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia mengikut orang Quraisy dalam perkara baik dan jahat, dalam perkara baik dan buruk. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan pemerintahan ini akan terus berada di kalangan orang Quraisy selagi ada dua orang di antara mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya, aku bersama ayahku masuk menemui Nabi SAW. Maka aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya urusan pemerintahan ini la yang qadi, tidak akan habis, sehinggalah akan berlalu di kalangan mereka 12 orang khalifah. Qala, perawi berkata, kemudian Nabi SAW dengan bercakap dengan percakapan yang perlahan ataupun yang tidak didengariku. Qala, perawi berkata, yakni Jabir, aku pun tanya ayah aku, apa Nabi SAW kata tu, hak aku tak dengar tu. Qala, ayah dia kata, kulluhum min Quraisy. Nabi SAW kata, semua mereka adalah dari kalangan Quraisy. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, urusan pemerintahan manusia akan terus berlalu, yakni dengan baik, selagi mereka diperintah oleh 12 orang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang tersembunyi kepadaku, yang tidak didengari olehku. Aku pun bertanya ayahku, apakah Nabi SAW kata? Dia kata, ayah saya kata, Nabi SAW bersabda, kulluhum min Quraisy. Semua mereka adalah dari kalangan Quraisy. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim mengemukakan hadis ini, tetapi di awal dia tak ada sebut la yazalu amrun nasi madiyan, cuma ada hak kemudian itu. Yang ini berdasarkan isnad ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam akan terus kukuh hingga kepada 12 orang khalifah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak faham. Aku pun tanya ayah aku kemudian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu? Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kulluhum min Quraisy, semua mereka adalah dari kalangan Quraisy. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah lagi, katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan pemerintahan ini akan terus kukuh hingga kepada 12 orang khalifah. Kata perawi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang saya tak faham. Saya pun tanya ayah saya, dia pun, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu? Dia kata,
Nabi SAW bersabda, kulluhum min Quraisy. Semua mereka dari kalangan Quraisy. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, dia kata, saya pergi menemui Rasulullah SAW bersama dengan ayah saya, dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, agama ini akan terus kukuh teguh hingga kepada 12 orang khalifah. Faqala kalimatan, selepas itu Nabi SAW menyebutkan sesuatu, sammani hannas, orang ramai membuatkan aku tuli, aku tidak mendengar apa yang Nabi SAW kata. Saya pun tanya, saya pun kata kepada ayah saya, apa dia kata? Ayah saya kata, Nabi SAW bersabda, kulluhum min Quraisy. Supaya tadi juga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, aku telah menulis surat kepada Jabir bin Samurah, dibawa oleh hambaku Nafi', dengan maksud supaya dia menceritakan kepadaku tentang sesuatu yang telah dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir berkata, maka Jabir menjawab surat saya itu dengan menyebutkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat pada waktu petang, di mana Al-Aslami, yakni Ma'iz Al-Aslami direjam, yakni pada hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan terus tegak sehingga berlaku kiamat, ataupun sehingga kamu diperintah oleh 12 orang khalifah, semua mereka dari kalangan Quraisy. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, satu kumpulan kecil daripada orang-orang Islam akan menguasai rumah putih, yaitu istana Kisra ataupun keluarga Kisra. Dan saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebelum kiamat akan ada ramai pendusta-pendusta. Oleh itu kamu hendaklah berwaspada dengan mereka. Dan aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kalau Allah berikan kepada seseorang daripada kamu sesuatu kebaikan, maka hendaklah dimulakan dengan dirinya dan ahli keluarganya. Dan saya mendengar Nabi SAW bersabda, aku akan mendahului kamu sampai ke kolam, yakni kolam dia kolam Al-Kautsar. Lepas tu dengan sanadnya satu lagi, Imam Muslim mengemukakan hadis yang sama serupa dengan hadis tadi juga. Ini habidah kita tentang perang-perang ni, habidah tentang ghazawat Nabi SAW. Habidah bab dia ni, kita masuk bab baru. Bab kita pada malam ni nya, iaitu berkenaan dengan pemerintahan ataupun kerajaan. Imarah dengan makna pemerintahan ataupun kerajaan. Kalau kita baca kitab hadis ni, boleh dikatakan kitab hadis mana-mana pun dia ada bab ni, Kitabul Imarah, kitab ataupun khilafah. Dalam setengah-setengah tu khilafah, makna pemerintahan juga. Imam Muslim letak bab ni selepas daripada bab perang, dia ada kesesuaiannya. Sebab perang-perang tu biasalah berlaku lagu tu. Hak mana kalah tu akan dikuasai. Apabila dia dikuasai, negeri dia tu boleh kepada pihak yang menang. Bila boleh kepada pihak yang menang, dia akan memerintah di situ. Gitu cara. Nabi SAW pun lagu tu juga. Cuma dia merintah cara dia. Merintah tu merintah belaka, makan belaka, supaya lain-lain juga. Tetapi cara tu lain. Cara tu lain. Itulah Imam Muslim nak ceritanya hak Nabi SAW dia buat lagu mana. Perang dengan kafir Quraisy sebelum pada ni, perang dengan hak tidak kafir Quraisy, kafir-kafir yang lain. Selepas Nabi kita lagi sahabat-sahabat dia perang,
Semuanya tu apabila boleh ke tangan Islam, kan orang Islam merentah sana dalam sejarahnya. Macam mana pemerintahan Islam? Apakah asas-asas dia, prinsip-prinsip dia dan ciri-ciri dia? Imam Muslim buat mari hak ni dulu. Lepas tu boleh dikatakan kita duk baca ni kan. Hak sana ni dalam bab ni semuanya sebut tentang Quraisy belaka. Semuanya sebut tentang Quraisy belaka. Maknanya orang Quraisy ni menjadi ikutan orang ramai. Orang Islam, hak Quraisy ikut hak Islam dia. Hak kafir ikut hak kafir dia. Begitulah keadaan. Lepas tu dia sebut hak Quraisy ni diikuti dalam perkara baik buruk dia. Hak baik pun mereka jadi ikutan juga. Hak buruk pun mereka jadi ikutan juga. Dan banyak lagi hadis seperti yang kita baca saat ni. Nabi SAW raya, iaitu Quraisy ni hak kena jadi pemerintah. Apa pemerintah peringkat mana yang dimaksudkan di sini? Apakah semua pemerintah daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya kena Quraisy belaka, ataupun lagu mana maksudnya? Di situ banyaklah perbincangan. Tak apa, kita tengok hak Imam Nawawi sebut dulu. Imam Nawawi sebut beberapa hadis ni lah. Hadis-hadis ini kata dia dan seumpamanya merupakan dalil yang nyata tentang khilafah itu khusus dengan orang Quraisy, dengan bangsa Quraisy. Ini kata Imam Nawawi. Tidak boleh diberikan kepada sesiapa dari kalangan orang lain. Ini sudah berlaku ijma' begini, kata dia, di zaman sahabat, begitu juga selepas mereka. Dan ahli bid'ah yang berpendapat tidak serupa dengan hak ini mahjuj, tak boleh dipakai, tertolak pendapat mereka itu, kerana sudah berlaku ijma' ulama dan tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Qala al-Qadhi, Imam Nawawi kata, Qadhi Iyad berkata, kedudukan Quraisy ini sebagai syarak adalah mazhab ulama sekaliannya. Dia kata, qala Qadhi Iyad berkata, Abu Bakar dan Umar berhujah di hadapan orang-orang Ansar pada hari Saqifah dengan mengatakan orang Quraisy ini hak kena jadi khalifahnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak ada sesiapa pun yang membantah. Itu menunjukkan ijma', kata dia. Qala al-Qadhi lagi, ulama membilangnya termasuk dalam masalah ijma'. Di antara perkara yang diijma'kan oleh ulama ialah khalifah tu kenalah dari kalangan Quraisy. Dan tidak ada dinukilkan daripada seorang pun hak salaf berpendapat ataupun bertindak berlainan daripada apa yang telah kita sebutkan ini. Begitu juga orang yang kemudian, kata dia, tidak boleh diambil kira pendapat Nazam dan orang-orang Khawarij yang sependapat dengannya, dan begitu juga ahli bid'ah yang lain yang mengatakan boleh, hak bukan Quraisy pun boleh. Tidak boleh juga dipakai kekarutan Dirar bin Amar yang mengatakan orang Quraisy ni hak selain daripada Quraisy boleh jadi khalifah, dari kalangan Nabti dan lain-lain lagi, jadi khalifah dan rakyat dia tu orang Quraisy, dan seterusnya lah. Ini bercanggah dengan ijma' muslimin, wallahu a'lam. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia ni mengikut Quraisy dalam perkara baik dan buruk, maknanya dalam Islam dan jahiliyah. Seperti mana yang tersebut dalam riwayat yang lain, mereka itu menjadi ketua semasa jahiliyah dan yang menguasai tanah haram Mekah, menguruskan orang haji. Orang-orang Arab pun duduk tunggu puak-puak Quraisy ni lah masuk Islamnya. Kalau Quraisy masuk Islam, puak dia pun akan masuk Islam. Begitulah kira-kira je. Bila mereka masuk Islam, pada ketika pembukaan Mekah tu, orang-orang Arab lain-lain pun turut mereka, dan datanglah rumbungan-rumbungan Arab dari segenap pihak masuk ke dalam agama Islam ini dengan begitu ramai sekali. Begitu juga dia kata dalam Islam, mereka lah yang menjadi khalifah dan orang lain mengikut mereka. Nabi SAW menyebutkan perkara ini akan berterusan hingga ke akhir dunia.
selagi ada dua orang, selagi ada dua orang, mana kena Quraisy juga. Dan telah nyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah terbukti daripada zaman dia sampai kepada sekarang ni. Kata Imam Nawawi, khilafah itu berada di kalangan Quraisy tanpa dipertikaikan oleh orang lain. Dan begitulah berterusan sehingga tinggal dua orang pun, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadhi Iyad berkata, puak-puak Syafi'i dia berdalil dengan hadis ini tentang kelebihan Syafi'i berbanding dengan imam-imam yang lain. Sebab apa? Syafi'i itu muka dia Quraisy. Itu dia. Muka Quraisy itu kan lebih. Qadhi Iyad kata tak ada dalil sini ni. Muka Qadhi Iyad tu Malik. Imam Nawawi ni Syafi'i. Dia kata tak ada dalil di sini. Sebab yang dimaksudkan takdim Quraisy ini dalam perkara khilafah, bukan makna kelebihan dari segi ahli ijtihad tu, kata dia. Dalam perkara khilafah sahaja. Imam Nawawi muka dia orang Syafi'i kan, dia kata, nampak saya, kata dia, kok mana-mana pun hujah juga tentang keistimewaan orang Quraisy itu daripada orang lain. Syafi'i ni memang Quraisy lah, kata dia. Gitu. Habislah hak Imam Nawawi sebut. Tak apa, kita tengok lagi Imam Nawawi sebut ni. Kita tengok lagi. Lepas tu hadis Imam Nawawi bincang lagi, iaitu pemerintahan ini akan terus berlaku sehingga berlalu 12 orang khalifah, semuanya Quraisy. Lepas tu Imam Nawawi kata hadis-hadis kita baca tadi dia sebut belakang lah, semuanya Quraisy. Qadhi Iyad dia banyak rujuk, Imam Nawawi ni dia rujuk kepada Qadhi Iyad, tak tinggal lah boleh katakan Qadhi Iyad. Dia ada sebut sama Qadhi Iyad kata lagu ni. Mungkin orang kata dia timbul soalan kerana adanya hadis ni. Yang pertamanya, hadis hak lagi tu sebut khilafah selepas aku ni 30 tahun. Lepas pada tu jadi sistem, jadi mulkan, adanya raja mulkan. Ini bercanggah dengan hadis hak 12 orang khalifah ni. Kerana dalam masa 30 tahun tu hanya Khulafaur Rasyidun hak 4 tu je, dan beberapa bulan selepas tu termasuk Sayyidina Hasan bin Ali, kata dia. Jawapannya, iaitu yang dimaksudkan dengan hadis hak khilafah 40 tahun itu ialah khilafah nubuwah. Dan tersebut dengan mufassar secara terperinci dalam setengah-setengah riwayat khilafah nubuwah. Selepas aku disebutkan nubuwah gitu, 30 tahun. Lepas tu akan ada sistem mulkan. Dan tidak disyaratkan di sini 12 orang khalifah. Soalan yang kedua, iaitu hak merintah ni dalam dunia Islam ni lebih daripada 12 dah. Lagu mana dia kata agama ni akan terus sampai 12? Ini i'tirad batil, kata dia. Tak betul. Bantahan ini. Kerana Nabi SAW tidak kata pemerintahan ini akan terhenti setakat tu. Setakat 12 tu je. Dia kata akan memerintah 12 orang, akan memerintah. Dan dalam hadis-hadis yang kita sudah baca dah tadi, dia sebut dalam masa ni agama tu kukuh, kuat. Hak tu tidak bermakna selepas tu tak ada merintah. Lepas pada tu apalah, boleh jadi juga apa yang dimaksudkan ialah orang yang layak, betul-betul layak menjadi khalifah, yang adil. Hak tu, hak 12 yang disebutkan itu. Hak kurang layak, tidak cukup, tidak berapa cukup syarat tu ada lagi selepas tu. Dia kata, dan telah berlalu di kalangan mereka itu orang-orang yang diketahui tak dapat tidak kena sempurna bilangan ini sebelum, kata dia, berlaku kiamat. Lepas tu ada juga dia kata orang yang berpendapat maksud hadis ini, yang ni dalam masa yang sama, dalam masa yang sama ada 12 gitu, diikuti oleh kumpulan-kumpulan sendiri. Ada juga orang kata begitu. Qadhi Iyad kata tidak mustahil juga, maksudnya tidak mustahil juga bahawa hak ni sudah ada dah, sudah berlalu dah ni. Apabila kita perhati kepada sejarah. Dia Andalus sahaja, kata dia, dalam masa yang sama
selepas daripada 430 tahun. Ada 3 orang yang mendakwa jadi khalifah dan digelarkan dengan khalifah, kata dia. Wa kana hina id fi Misr akhar. Sedangkan di negeri-negeri lain pula ada khalifah juga. Khalifah kumpulan Abbasiyah di Baghdad dan lain-lain lagi. Ini tak termasuk lagi di kawasan-kawasan yang lain. Ini disokong oleh hadis Muslim. Selepas ini khulafa itu, kita akan jumpa khulafa itu akan ramai adanya. Disebut ramai, dia tidak sebut 12. Sahabat apa kata, kamu nak perintah kami buat apa? Dah kalau ramai lah tu. Nabi SAW kata, fu bai'atal awwali fal awwal. Kamu kena sempurnakan bai'ah terhadap orang yang terlebih dahulu di bai'ah. Jaga. Lepas tu dia kata pula, boleh jadi hak maksud di sininya iaitu khalifah yang mana Islam tu kuat di zamannya dan orang Islam sepakat menerimanya pada masa tu. Seperti tersebut dalam Sunan Abi Dawud, kulluhum tajtami'u alaihi al-ummah, semuanya umat sepakat. Ini telah pun didapati berlaku sebelum bergoncangnya ataupun sebelum tidak kemahnya pemerintahan Bani Umayyah. Dan perselisihan mereka berlaku pada zaman Yazid bin Al-Walid. Yang ni sebelum pada tu. Lepas pada tu kan Banul Abbas, pokok kerajaan Bani Abbasiyah ni memberontak terhadap dia. Dan boleh jadi dia bermakna memberi makna yang lain-lain lagi lah. Dia sebut situ. Hak ni sebenarnya tidak terai banyak. Dan Imam Nawawi sebut kata ijma', tak ada khilaf. Sebab tu kita kata dah. Imam Nawawi orang besar memang. Tetapi bukan semua orang besar ni, semua ulama besar ni diterima setiap pendapat dia. Ada diterima, ada tidak. Gitulah keadaannya. Termasuklah Imam Nawawi di sini. Bukan kita tidak terima dia. Hafiz Ibn Hajar dulu lagi tak terima. Tu dia. Lepas tu ramai lagi lah orang-orang lain. Siapakah hari ni dia dakwa ijma' tu tak betul? Orang bantah dia. Mana ijma' tu? Dia kata hak khilaf ni hak bukan ahli sunnah saja dia sebut. Kata ni kan, buat khawarij, ahli bid'ah, hak tu hak ni je. Kata dia. Tak boleh pakai hak tu. Hak kena pakainya ahli sunnah. Ijma' dah sahabat. Dia kemah atas. Dan di antara pegangan Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi saja, ramai lagi hak lain. Termasuk Al-Mawardi, seorang tokoh politik Islam yang besar tu, dia kata Quraisy ini adalah satu syarat untuk jadi khalifah. Syarat supaya Imam Nawawi juga tak boleh sampai ke bila, sampai kiamat pun. Mana kalau kita tak buat gitu, kiranya salah lah, dosa lah. Begitu dia faham gitu. Tetapi fahaman ni mana tidak sesuai banyak perkara. Lama dah tidak sesuai. Bukan 100, 200 tahun dah. Sebelum pada tu 1000 tahun lebih dah. Sudah ada khilaf dah perkara ni. Tapi ramai orang yang tidak faham, dia duk bawah ni. Kalau baca kitab fiqh Syafi'i pun muka cara tu kan, dia terima hak tu. Tak tengok dah hak lain. Sekarang ni kita nak tengok hak lain kata. Dan hak mana lebih sesuai dan apakah maksud Nabi SAW sini. Kalau hak kemudian ni ramailah. Hak kemudian ni boleh kata ulama-ulama kemudian ni, termasuklah Muhammad Abduh ke, Yusuf Qardawi ke, hak baru ni Maulana Anwar Shah Kashmiri ke, Ubaidullah Sindi ke, siapa ke hak baru-baru ni semua kata tidak syarat. Quraisy ini tidak syarat untuk jadi khalifah. Maksud Nabi SAW ni lagu lain. Kalau dulu Ibnu Khaldun sudah bantah dah, dia kata tak betul tu. Tak betul tu. Quraisy itu menjadi syarat, tak betul. Abu Bakar Al-Baqillani sudah kata gitu dah, tak betul. Hafiz Ibn Hajar juga tak betul. Tidak lagu tu. Padahal dia Syafi'i juga, dia tak terima. Sebab apa? Dia faham hadis ni lagu lain maksud. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, terlebih dahulu nak tengok mana Hafiz Ibn Hajar tegur tu.
Kita tidak bawa kitab Hafiz Ibn Hajar, tak apalah, Fathul Bari itu boleh tengok sendiri. Tapi bawa kitab Fathul Mulhim, Takmilah Fathul Mulhim, dalam ni dia ada petik. Selain daripada Hafiz Ibn Hajar tu, dia mari pendapat orang lain kata. Jadi dengan sebab tu lebih baik kita rujuk kepada hak ni. Tidak rujuk kepada Hafiz Ibn Hajar saja. Dia hanya royak hak samai dia. Ni kita tengok dalam ni. Cerita pasal ni. Terlebih dahulu pengarang ni, dia bincang dulu tentang pemerintahan Islam. Ni kan bab pemerintahan Islam, kita kena tahu dulu. Ni cara Maulana Taqi Uthmani ni, cara dia molek. Dia buat sebelum pada cerita hadis tu, dia ada mukaddimah dulu. Seperti tafsir Quran kita lah, tafsir Quran macam terjemahan tu lah, pimpinan Ar-Rahman kau Indonesia tu, dia ada mukaddimah rekah. Hak ni pun setiap bab ni dia ada mukaddimah dia. Molek cara dia buat lagi. Kalau kita syarah hak lama, dia tidak buat lagu tu. Style lama lah. Dia kira lafaz bahas ibarat tu. Hak ni tidak. Dia sebut apa nama ni? Mukaddimah dia. Macam masalah pemerintahan ini. Ini ada beberapa perkara yang dia sebut sini. Kita tidak nak baca semua, cuma nak ambil, nak petik-petik beberapa perkara yang perlu, oleh kerana zaman kita ni zaman nak naik semula Islam, dan orang nak cara Islam, pemerintahan Islam. Mana-mana pun nak kepada Islam. Setelah jatuhnya apa nama ni, puak-puak sosialis ni, tinggal kapitalis lah. Tinggal kapitalis, tinggal demokrasi dah. Hak tu je. Hak lawan dia lah ni je. Hak nampak-nampak tak ada hak lain selain daripada Islam. Dalam keadaan tu pun ramai lagi hak keliru lagi. Tak apalah. Ini hak dia sebut. Daripada sini kata dia, pengarang kita ni, yang ni Imam Muslim, mengemukakan hadis-hadis yang berkait dengan politik Islam. Oleh kerana politik ni adalah sebahagian yang penting daripada ajaran agama, moleklah kita bincang sedikit sebanyak berkenaan dengannya. Kata dia gitulah secara ringkas. Yang pertama, kedudukan politik ni dalam Islam. Kedudukan politik ni, pemerintahan di dalam Islam ni setara mana? Seperti kita maklum, kata dia, orang Kristian ni dia membezakan di antara agama dengan politik. Yang ni politik suku, agama suku. Sudah maklum, kata-kata di antara mereka tu, da'ma li qaisar wa ma lillah lillah. Hak Kaisar bui kepada Kaisar, hak Allah serahkan kepada Allah. Jadi hak Allah ni urusan agama, ibadat, gapo semua tu, itu hak Allah. Seolah-olahnya agama ni tidak ada kena-mengenanya dengan politik. Kata dia. Dan tidak ada hubungan agama dengan politik. Teori yang karut ini telah berkembang maju dalam bentuknya yang paling jelek, kata dia. Itu dia. Di zaman akhir ini, dan ia terkenal dengan istilah al-ilmaniyah, iaitu sekularisme. Sekularisme yang mengeluarkan agama ni daripada sekalian urusan hidup yang lain. Tak ada kena-mengena agama ni dengan urusan hidup yang lain. Teori ini sebenarnya adalah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dia. Wa inna hadhihi an-nazariyah fil haqiqah naw'un min anwa'il isyrak billah. Ini termasuk syirik zaman moden. Ini termasuk salah satu syirik, di mana teori ini tidak mengakui agama ni mempunyai kuasa dalam kehidupan kebendaan kita, dalam kehidupan material kita ni. Tak ada kena-mengena. Agama ni hanya berkait dengan adat resam dan ibadat yang dilakukan oleh seseorang itu, seorang diri ke ataupun di rumah ibadat dia. Seseolahnya Tuhan ni hanya Tuhan untuk ibadat sahaja, untuk adat resam itu sahaja. Bukan Tuhan ini Tuhan yang mengatur urusan kehidupan dunia. Wal'iyadzubillah, kata dia. Sebab itulah orang Islam daripada dulu lagi, kata dia, timbul teori ni orang Islam tentang semua, mana-mana pun, kata dia. Mereka menolak teori yang sesat ini di setiap masa dan di setiap tempat, kerana tidak ada ruang untuk pahaman dan teori seperti ini dalam Islam yang mempercayai tauhid dalam arti kata yang sebenarnya. Yang tauhid Tuhan tu menguasai segala-galanya. Yang Tuhan
menentukan peraturan untuk dunia akhirat kita, termasuklah politik dan ekonomi. Itu makna tauhid. Maka menjadi kewajipan ahli ilmu menolak teori ini, kata dia. Tak boleh terima secara ilmiah dan secara yang memuaskan orang ramai. Dan mereka telah pun melaksanakan perkara ini. Ulama-ulama Islam mana-mana pun memang duk kecek semua hak ni. Tapi kata dia ada satu gejala, fenomena dalam masyarakat Islam, dia jadi berdoa. Apabila dia tolak sekularisme tu, tolak tu jadi telajar, sehingga jadi politik ni jadi segala-galanya. Agama tu jadi macam alat saja. Itu tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi sesoalnya ibadat agama ni jadi saluran saja, wasilah saja. Matlamat sebenarnya Islam ni ialah untuk menegakkan kerajaan, pemerintahan. Itu matlamat Islam. Mari. Iaitu untuk mengetah dunia. Tak kena, dia kata lagu. Bahkan kita kena faham, politik ini satu bahagian daripada Islam. Ekonomi satu bahagian, negara satu bahagian. Islam itu semua sekali. Dan matlamat Islam sebenarnya iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budu. Hak tu maksudnya. Inilah yang dia sebutnya. Panjang dia sebutnya. Sini. Tapi kesimpulannya gitulah. Jadi sehingganya seseorang boleh jadi bahaya apabila tercapai benda tu, tak perlu mana dah buat ni. Hak agama-agama, sebab maksud agama sebenarnya nak mereka. Hak lain-lain ni tak apa. Itu yang pertama, bahayanya. Yang keduanya, kalau jadikan politik ni sebagai matlamat, boleh jadi saluran ni dia tak pandai penting, buat mudah-mudah. Dia akan jadi mudah-mudah untuk mencapai matlamat. Boleh jadi akan memilih jalan yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, iaitu kalau kita terima hak ni, dia akan jadi lagu mana? Boleh jadi kalau ada cara yang lain, boleh diubah. Cara yang lain yang sesuai untuk mencapai maksud tu, boleh diubah. Sehingga ibadat ini pun boleh diubah. Boleh diubah. Seperti, tapi kita alhamdulillah di kalangan kita tak sampai peringkat tu. Cuma dari segi bunyi-bunyi tu, ada hak tu dia tegur selalu tu, jangan sampai jadi telajar. Tapi di kalangan Syiah ada dah. Sebab sebelum revolusi Iran tu kan, dulu tak ada sembahyang jemaah. Dia tak buat sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tak ada. Lepas pada revolusi tu baru ada. Dan Khomeini dengan jelas sebut ni semua ni politik belaka. Kerana politik, maknanya boleh robohkan masjid pun boleh. Boleh buat apa saja hak imam kata tak boleh dulu, boleh buat. Kerana politik. Jadi nampak satu padu, duduk setepak gitu, sepadan gitu. Jadi itu politik, maksud politik. Takut jadi gitu. Gitu kita tak sih. Tak sih lagu. Di maknanya hak tu saluran untuk menyatu padukan umat saja, ramai-ramai. Padahal dulu tak boleh. Padahal dulu memang mengikut ajaran dia hak betul pun tak boleh, kalau selagi Imam Mahdi tak mari. Ni Imam Mahdi tak mari lagi buat dah. Maknanya melanggar tu dari segi hak prinsip asal dia. Ini bahayanya kalau politik itu jadi matlamat, sehingga ibadat ke apa dia jadi wasilah. Wasilah tu boleh berubah-ubah lah. Jika dipikirkan perlu, pemerintah fikirkan perlu untuk menyatu padukan rakyat ni, biar dia jadi taat setia, kita patut buat lagu tu, kita buat. Dia akan jadi gitu. Hak tu hak tak sih. Yang ketiga, yang keempatnya bahaya dia, kita tidak akan merasa nikmat ibadat tu sendiri. Ibadat tu sendiri tidak akan merasa nikmat. Sebab apa? Seseolahnya kita sembahyang gapo sini, kalau jemaah pun maksudnya ini masyarakat, mereka imam tu pemimpin. Kalau kita boleh buat hak tu, maksud kita duk buat hak tu dah, kita tak pergi sembahyang jemaah pun tak penting mana. Sebab apa? Hak tu kita nak sebenarnya, kita faham dah. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Sembahyang dalam masjid ni, masjid ni dia, masjid ni lambang kepada satu kawasan. Memang dari segi falsafahnya kita kecek gitu, tapi jangan telajak. Memang jangan telajak. Ini seseolahnya gambaran satu negara Islam yang suci. Orang tidak judi atas tu, orang tidak buat sarang pelacuran di situ, orang tidak melaksanakan hukum selain hukum Allah datang ke masjid, tempat suci. Jemaah ni apa dia? Masyarakat semaya ikut imam. Imam ikut siapa?
ikut Allah. Kita kena patuh kepada iman, tak boleh mendahului iman. Semua tu kita nampak kan memang ada dari segi hikmat dia tu. Memanglah nampak dari segi politik. Kalau seseorang tu kata, dah kita tahu dah ni semua ni politik, kita tak payah pergi sembahyang, kita faham dah. Kita ni buat kerja sebenarnya untuk berjuang politiknya, untuk mereka. Jadi sembahyang tu demo, sembahyang pun demo tak 31 buat ke dia. Dia akan jadi gitu. Itu bahaya. Tak boleh lagu tu. Lepas tu dia mari lah sini. Dia mari pendapat Syekh Nadwi, dia mari pendapat Ashraf Ali Thanwi, terjemah daripada bahasa Urdu kepada bahasa Arab. Syekh Ashraf Ali Thanwi ni kata, dia kata di antara Ashraf Ali Thanwi kata kepada dia, pemerintahan ini adalah janji Allah, kurniaan Allah. Apabila seseorang tu dia buat Islam molek, ikut Islam molek, itulah yang akan dia dapat. Itulah yang akan dia dapat. Ini salah satu janji Allah, supaya Allah SWT janjikan syurga. Bukan kita matlamat nak dapat syurga, kita buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan tegur, buat tu kita akan dapat. Hak ni pun lagu tu juga. Betul perjalanan kita tu, dia akan dapat. Apabila dapat tu dalam Quran disebut, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka ini apabila merintah kepada dia buat, dia melaksanakan solat, beri zakat dan begitu gini. Maknanya hak tu tetap matlamat tu. Sembahyang, zakat ke apa tu, hak tu tetap matlamat. Bukan makna setelah merintah hak tu dapat. Tidak gitu. Kemudian kalau kita perhati, merintah-merintah ni bukan melibatkan semua orang. Supaya perai kata dia, tidak melibatkan semua orang. Dan hak ni pada masa-masa tertentu saja. Adapun hak wajib atas semua orang, hak semua orang kena, iaitu ibadat tu. Hak tu semua orang kena. Merintah bukan semuanya layak. Hak layak ya boleh pergi perang, bukan semuanya layak. Dan bukan semua sebab setiap masa kena pergi perang. Ada masa-masa tertentu bila perlu. Tetapi hak sama-sama ada kepada dia, ibadat. Hak tu maknanya ibadat ini makna sesuatu yang asas dalam Islam. Merintah tu pun untuk nak jaga ibadat ni lah juga, untuk nak menjaga hubungan kita dengan Allah, supaya kita bebas beribadat. Jangan terhalang macam orang Islam misalnya sekarang ni duduk negeri kafir kan, bukan main susah. Bukan main susah, nak masjid pun susah, macam-macam lah berlaku. Itu maksudnya. Tak apalah. Lepas tu dia kata sistem pemerintahan Islam lagu mana. Allah SWT tidak menentukan bentuk dia, cara dia, rupa dia, tak ada. Nabi SAW pun tidak menunjukkan mana Islam membenarkan lagu mana sistem dia, cara dia tu, tak apa, asalkan mengikut prinsip Islam. Tak perlu terikat dengan satu-satu bentuk itu. Cumanya yang perlunya kepada dia, inil hukmu illa lillah, kedaulatan hanya kepunyaan Allah. Allah yang berdaulat. Mana tak ada siapa dia boleh bantah. Hak dia lah dipercayai betul, dipercayai paling atas sekali. Hak lain-lain boleh roboh, boleh gugur kalau bercanggah dengan hak tu, tidak gugur. Inil hukmu illa lillah, pemerintahan hanya hak Allah, ataupun hukum hanya hak Allah. Mana tak ada orang lain yang boleh buat sendiri ikut suka dia. Dalam melaksanakan undang-undang ke, dalam melaksanakan sistem pemerintahan Islam, kau suka-suka hati dia mengikut pendapat manusia walaupun bercanggah dengan Allah, tak boleh. Dia kena ada hak tu. Itu yang pertama. Inilah yang membezakan di antara Islam dengan demokrasi dan diktatur. Yang bezakan hak tu. Demokrasi menyerahkan kuasa kepada rakyat tanpa had. Itu cara dia, asas dia. Diktatoriah ataupun kediktaturan ini, dia menyerahkan kuasa kepada pemerintah, dan pemerintah tu tidak tunduk pada kuasa yang lain. Tak ada kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Itu dua tu. Adapun Islam ni tidak, dia terikat. Rakyat pun terikat dengan Quran dan Sunnah, peraturan Allah. Pemerintah pun lagu tu juga. Dan rakyat ni berkewajipan ikut pemerintah selagi dia tu mengikut Quran dan Sunnah. Itu beza dia. Yang kedua, ciri dia, pelantikan pemerintah ini adalah hak
ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ni iaitu orang-orang yang bijaksana dalam masyarakat, daripada macam-macam bidang. Orang-orang yang bijaksana, yang cerdik dalam masyarakat itu, dia ada satu jemaah, ada motu hak lantik. Itu hak asas, hak Islamnya. Pelantikan khalifah ni, dan pelantikan pemerintah ni bukan melalui warisan seperti yang terdapat dalam sistem beraja, kata dia. Dan tidak juga diasaskan di atas kuasa tentera, tidak juga seperti mana yang terdapat dalam sistem diktatur fasis. Dan tidak juga diserahkan kepada pendapat orang-orang yang jahil dan orang-orang yang bodoh seperti mana terdapat dalam demokrasi. Disebut belakang Islam tidak. Demokrasi bodoh setara mana, mana boleh berlaku sama nilai dia dengan hak cerdik setara mana. Jauh ni. Jauh ni. Kalau nak kira hak ramai, mana ramai hak cerdik dengan hak tak cerdik? Ramai hak tak cerdik. Sebab tu kata dia serah kepada hak bodoh, hak jahil. Kalau kuasa tentera pula, lagu tu juga tidak juga. Serah kepada ahlul halli wal aqdi. Hak tu hak betul. Lepas tu dia marilah pendapat Sayyidina Umar ke apa, tak apalah. Yang ketiga, hakim itu pemerintah ni dia mesti kena adil. Tu ciri-ciri adil. Lepas tu dia sebutlah syarat nak adilnya begini-gini. Dan yang keempatnya, ciri-cirinya kepada dia, iaitu pemerintahan ini dia adalah tanggungjawab, bukan hak. Pemerintahan ni tanggungjawab. Orang-orang nak pegang tu dia kena ingat, ini tanggungjawab, bukan hak dia. Tanggungjawab. Tu dia kena faham. Bila tanggungjawab, dia kena jagalah. Itu amanah. Amanah di satu pihak, amanah orang ramai. Kalau pemerintah, di satu pihak pula amanah daripada Allah. Kalau rakyat pula tu juga amanah daripada orang yang bijak. Pemerintah amanah pada dia, dan amanah daripada Allah. Dua. Hak ni tak boleh. Orang-orang yang lemah, misalnya Abu Dhar, dia baik orangnya, baik juru. Nabi SAW kata tidak ada di bawah rukuk langit, di atas belakang bumi ni hak lebih asdak, lebih benar daripada Abu Dhar. Tapi Nabi kata kerana dalam bab pemerintahan, dia kata ni, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Hak ni akan datang dalam Muslim ni, akan datang, kita akan jumpa. Wahai Abu Dhar, mu lemah. Nabi kata tu mu lemah. Mana nak jadi pemerintah ni kena kuat. Ini adalah satu amanah, Nabi kata. Dan di hari kiamat nanti ia membawa penyesalan dan kerugian kepada seseorang, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dengan benar, dengan betul, dan menunaikan tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab yang dipikulnya. Hak tu je. Selamat, tidak rugi, tidak hina saya. Kalau tidak hina. Di antara ciri-ciri Islam lagi, pemerintah Islam, jawatan itu tidak boleh diserah, tidak boleh diberikan kepada orang yang cari, orang yang nak, orang yang menuntut. Misalnya dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, Imam Muslim pun ada sebut, dia kata, Nabi SAW kata kepada aku, ya Abdurrahman, jangan kamu minta jawatan, kerana kalau jawatan ini diberikan kepadamu dengan tidak diminta, dengan engkau minta, akan diserahkan kepadamu. Musarailah, suku semai, kita kata, kena selesaikan. Tuhan tak akan tolong kalau kita pisah cari. Enggak kalau kita duduk rasuah lagi, kau tu ni lagi nak, lagi teruklah. Kalau minta saja pun tak boleh hidup. Kalau diberikan kepada engkau dengan tidak diminta, u'inta alaih, engkau akan diberi pertolongan untuk menguruskannya. Itu asasnya. Lepas tu Nabi SAW kata kepada Abu Musa yang pergi dengan dua orang sepupu dia. Salah seorang daripada sepupu dia tu kata, wahai Rasulullah, lantiklah kami ni mana untuk memegang apa-apa jawatan dalam kekuasaan kamu. Hak seorang lagi pun kata lagu tu juga. Nabi SAW pun kata, inna wallahi
la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Kami demi Allah tidak akan melantik untuk memegang apa-apa jawatan ini. Seseorang yang minta, Nabi supo tak akan. Dan seseorang yang nak sangat, kepingin sangat, nak sangat, nampak sangat nak tu, sehingga bermuka-muka bodek, orang kata, lagu tak ada. Kalau selagi jaga hak ni akan selamat. Tak jaga hak ni tak selamat. Tersedut ayat lah, kat mana pun, atas nama gapo pun. Itu benda. Yang keenamnya, ni ciri-ciri pemerintahan Islam. Dia kena ada syura dan wajib mesyuarat, bincang. Tak boleh pakai buah sendiri, seorang diri, tak boleh lagu tu. Kena bincang dengan siapa dia? Orang-orang yang cerdik di kalangan umat ini, di kalangan masyarakat. Orang panggil ahlul halli wal aqdi, iaitu orang-orang yang mempunyai kuasa untuk membuhul ikatan. Halli itu makna membuhul ikatan, buka ikatan. Wal aqdi, dan untuk mengikat. Makna kalau kata jadi, ya. Kalau kata dok pun dok. Maknanya dia tu layak. Sebab apa? Memang dia mempunyai kelayakan itu. Ini berdasarkan firman Allah, wasyawirhum fil amr. Kemudian tak apalah. Itulah di antara asasnya. Kemudian kita pergi pula kepada hak tadi, jawatan khalifah tu. Ialah kalau nak bincang hak ni panjang. Imam Nawawi sudah sebut dah, yang anak baca tadi nak ayatnya. Pendapat ni macam-macam, supaya kita dapat menilai pendapat ni. Pada anak lah, memang Imam Nawawi tu tokoh, memang hebat, tetapi dalam perkara ni kita nampak tidak kuat. Lebih kuat orang lain lagi. Lebih kuat orang lain lagi. Dia sebut di sini, Imam Nawawi sebut. Lepas tu Maulana Taqi Uthmani kata, qala al-'abdu ad-dha'if afallahu anhu. Berkatalah hamba yang dhaif ini, kata dia. Imam Nawawi sebutkan ijma' dalam perkara ni nazar, tak tepat, boleh dipertikaikan. Dia kata dia merendah diri, tapi berdasarkan ilmu dia boleh kata tak kena. Nazar itu maknanya boleh dipertikaikan. Dia tidak kata tak kena. Tak kena itu maknanya ambil kesimpulan dah tu. Maksudnya pendapatnya itu perlu dilihat. Itu asal makna dia, perlu dilihat. Dilihat tu maknanya dia berasa tak sedap, tak kena lah tu. Mana boleh dipertikaikan. Sebab apa? Ramai ulama Islam ni yang berpendapat tidak begitu. Dan ulama-ulama usul fiqh menganggap syarat ini termasuk dalam syarat al-mukhtalaf fiha, syarat yang khilaf. Dah khilaf usul fiqh mana-mana pun, ini syarat ni nak jadi khalifah ni kena Quraisy, itu termasuk dalam syarat yang khilaf. Bila khilaf maknanya ada khilaf. Dia tak erti ke kalau ijma' ni tak boleh khilaf dah lah. Maknanya dia faham ada khilaf tu apa? Dia tidak kira tak ada ijma'. Kalau ijma' dah tak boleh khilaf, kena ikut dah. Ya, dalam kitab usul fiqh mana-mana pun sebut ini termasuk dalam syarat yang khilaf tu apa? Tu point dia. Selain daripada tu kena tengok Hafiz Ibn Hajar sebut, dia kata dalam Fathul Bari, orang-orang yang menukilkan ijma' ni dia perlu takwil, kata dia. Seperti Imam Nawawi lah, dia kata ini ijma', dia kena takwil hadis ni sahih. Hak mana? Hadis yang dikemukakan oleh Ahmad daripada Umar dengan isnad yang rijalnya adalah thiqat. Dia kata, Umar berkata, kalau aku nak mati, kata dia, Abu Ubaidah ada lagi, aku akan pilih dia jadi khalifah, kata dia. Lepas tu disebut lagi dalam hadis tu, kalau aku nak mati, kata dia, Abu Ubaidah tak ada, Mu'ad ada, aku akan lantik dia jadi khalifah. Mu'ad ni Quraisy ke? Mu'ad ni Quraisy ke? Tidak Quraisy. Dia ni Ansar. Apa yang Sayyidina Umar kata, aku akan jadikan dia sebagai khalifah? Maknanya Sayyidina Umar dulu lagi tak terima ni Quraisy ni sebagai syarat untuk jadi khalifah. Kalau tidak, apa dia kata lagu tu? Apa dia kata lagu tu? Dia tak boleh kata lah ni
Siapa ijma' tu bila? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak boleh kata lagu tu. Kalau zaman Sayyidina Umar ijma', dia kata lagu ni apa makna? Maknanya tidak. Tidak gitu. Mu'adh adalah Ansari, la nasaba lahu fi Quraisy. Tidak ada keturunan dia ke mana-mana pun kait dengan Quraisy, tak ada. Ini adalah dalil yang kuat menunjukkan Umar adalah di antara orang yang berpendapat tidak ada syarat Quraisy itu untuk khilafah. Gitu. Lepas tu dia mari lagi. Lepas tu dia sebut pendapat Anwar Shah Kashmiri juga mengatakan tidak syarat. Ibnu Khaldun juga mengatakan tidak syarat khalifah itu. Imamul Haramain juga dia persoalkan perkara ni, maknanya tidak muktamad. Ibnu Taimiyah juga dinukilkan berpendapat dia tidak mengatakan syarat juga untuk jadi khalifah tu Quraisy. Begitu juga Allamah Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Usuluddin, kitab dia Usuluddin, dia ada sebut juga. Lepas pada tu Ibnu Khaldun sebut dalam mukaddimah dia pun ambil petik lah. Ibnu Khaldun sebut ni panjang lah perbahasan Ibnu Khaldun. Menunjukkan bahawa mereka ini tidak terima. Imam Nawawi kata ijma' tu, sebab tu kita kena beringat. Ada orang kata ijma', pastikan dulu. Ada kalanya meleset dia kata. Misalnya ni banyak Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ni saja. Dia kata ijma', sebenarnya tidak ijma' lagi. Lepas tu dia kata ijma' tu kok mana? Itu pendapat dia lah, nak mana? Jelas dah tu dia kata tu. Sampai ke bila-bila tak ada khilaf. Semua ulama kata dia. Semua ulama. Dalam kalau kita nak kata ijma' dalam mazhab Syafi'i saja. Tak. Sekalian ulama tu takkan ulama tu Syafi'i saja. Semua. Lepas tu kalau nak kata ijma' dalam mazhab Syafi'i, tu Hafiz Ibn Hajar tu. Ramai lagi ni Syafi'i tu. Pun dia tak terima. Dalam mazhab Hanafi, kau mazhab lain, di sini ada sebut salah satu pendapat Imam Abu Hanifah, iaitu tidak juga syarat. Tidak juga syarat Quraisy itu untuk menjadi khalifah. Ibnu Khaldun berpendapat, dia kata sebenarnya ya Nabi tu molek. Sebab itulah Ibnu Khaldun ni orang panggil bapa ilmu masyarakat, bapa sejarah. Sebab apa? Dia menilai sejarah, dia menilai dari segi masyarakat tu, politik tu, hadis-hadis politik beza daripada orang lain. Dan Ibnu Khaldun ni, kalau kita faham ni tak, kalau kita baca hadis ni kan, tanpa kita melihat kepada Ibnu Khaldun, tak dapat tahu hamba apa makna ni. Tapi kalau kita merujuk kepada Ibnu Khaldun dan orang seumpamanya, baru nampak hak Nabi kecek ni besar maknanya. Hari ni pun kita duduk guna. Tapi zahirnya nampak tidak berkenaan dengan Quraisy saja. Tapi sebenarnya tidak, kita duduk guna belakang. Hak tu kena bicara. Jadi Ibnu Khaldun kata yang sebenarnya Nabi SAW sebut Quraisy ini kerana ada illat dia. Pada masa Nabi SAW tu ada illat dia, iaitu mereka mempunyai asabiyah ghalibah. Itu istilah dia. Istilah asabiyah ni, istilah Ibnu Khaldun tu bukan asabiyah yang dikecam oleh Nabi SAW dalam hadis tu dengan arti semangat kepuakan, tak kira betul tak betul pun betul semacam kalau puak kita, bukan hak tu maksud ni, iaitu bangsa yang kuat. Itu maksudnya, satu bangsa yang kuat dan dituru oleh orang, dipatuhi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dia paling kuat. Itu maksud asabiyah ghalibah dalam istilah Ibnu Khaldun. Dia kata pada masa Nabi SAW ni Quraisy tu dia ada ciri-ciri tu, illat tu ada. Sebab ada illat itulah Nabi SAW kata kena Quraisy macam ni. Quraisy ni dia jadi pemimpin ni bila? Masa jahiliah lah. Orang terima dah pokok dia. Bangsa Arab yang lain tu terima belakang dia sebagai pemimpin, pokok dia sebagai ketua. Pada masa Islam pun hak menonjolnya Quraisy juga. Dalam keadaan ni, kalau Nabi SAW kata dia pakai hak umum, hukum hak asal, kita kena faham dari segi hak Nabi SAW sebut ni, hak dia sebut ni berdasarkan siasah amaliyah, siasah politik Islam. Hak Nabi SAW ajar ni dia ada dua macam, iaitu siasah nazariyah,
dan siasah amaliyah. Siasah nazariyah, yakni dia menggambarkan dasar hak sebenar Islam. Hak sebenarnya Islam ni tak ada lebih orang Arab daripada orang Ajam, orang Ajam daripada orang Arab, hak kulit putih atau hak kulit hitam, tak ada. Islam dia letak apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Hak tu. Hak ni prinsip. Ni. Politik dari segi prinsipnya. Prinsip Islam hak tu. Dan kadang-kadang Nabi SAW sebut, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habashi. Kamu kena taat dan patuh. Walaupun dilantik menjadi khalifah, dilantik menjadi pemimpin kepada kamu hamba yang berkulit hitam. Waktu Nabi kecek tu dengan maksud dia nak royak, nak merujuk kepada prinsip Islam yang sebenarnya. Kalau orang tu betul-betul layak, walaupun dia orang kulit hitam huduh. Dalam riwayat yang lain dia sebut ka'anna ra'sahu zabibah. Kepala dia tu macam wasabi. Makna huduh lah. Wasabi kan kepek je gitu, keduk-keduk gitu. Kepala tu panjang gitu, tak comel. Tapi kalau dia tu betul, kamu kena tu. Itu Nabi SAW raya prinsip pemerintahan Islam. Tetapi kita nak berjaya dalam politik ni tak boleh tengok teori dia saja. Dia kena tengok hak semasa. Ni siasah waqi'iyah. Hak semasa. Hak semasanya di masa Nabi tu, orang Quraisy ni kuat. Semua orang terima. Kalau lantik orang lain, dia akan jadi kucah. Tidak akan bersatu. Adalah waktu ngongek-ngongek, ngongek-ngongek akan sebut tidak senang. Dia akan jadi gitu. Dengan sebab itu Nabi SAW kata ni yang berdasarkan kenyataan pada masa itu. Dalam keadaan orang-orang Quraisy mempunyai sifat-sifat yang melayakkan mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jika sifat-sifat itu tak ada, dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, bila tak ada, mereka tu layak selagi mereka ada sifat-sifat ni. Apabila mereka diminta supaya kasihan, mereka kasihan. Apabila berjanji, mereka menunaikan janji. Dan macam-macam lagi Nabi sebut. Mana sifat-sifat tu selagi ada. Selagi ada, walaupun dua orang di kalangan Quraisy itu, dan dia layak, kita kena utamakan dia. Ini berdasarkan ilat. Hukum ni dia mengikut ilat. Tapi kalau ilat tu sudah tidak ada pada orang Quraisy, ada pada orang lain pula, maka itulah hak itulah yang berhak pada masa tu. Dia bukan nak mengikatkan, nak mengutamakan. Kalau lagu tu Nabi SAW ni kita boleh katalah pejuang kebangsaan, nasionalis nombor satu. Sebab apa? Dia kata tak boleh selagi orang Quraisy ada dalam dunia ni, kena lantik dia jadi khalifah, tak kira dia lagu mana. Padahal bukan gitu maksud hadisnya. Dalam keadaan dia layak, dan orang masih lagi taat kepada dia, taat lagi kepada dia. Kita tengok kan dalam sejarah mana-mana bangsa kan, kadang-kadang apabila dia jatuh, dia nak naik semula tu, dia cari pemimpin hak dulu. Raja kau misalnya, tinggal seorang ada raja. Hak tu kuat tu, pengikat kuat tu, wak kelik mari bersatu. Dia bersatu di bawah hak tu. Itulah orang panggil asabiyah. Tapi untuk kebenaran, untuk Islam, menegakkan Islam, tak apa lagu tu. Tak apa lagu tu. Jadi Nabi SAW kata di sini dalam keadaan layak. Bila tidak ada kelayakan, tak ada dah lah. Bukan dia nak berjuang kebangsaan, di sini dia nak ayatnya kenyataan pada masa tu, supaya kita kata pada anak-anak nampak benar hak ni hadis ni memang. Kalau di Malaysia kita kata asabiyah ghalibah ni siapa? Melayu. Itu asabiyah ghalibah. Sebab apa? Raja dia Melayu. Hak lebih ramai majoritinya Melayu. Tanah Hasan ni pun tanah Melayu. Walaupun bangsa-bangsa lain ada mari, tetapi asabiyah ghalibah, hak kuatnya siapa dia? Melayu. Dengan sebab itu kita tengok kenyataan boya ko gapo dia ko dak, Jawa ko mana-mana mari Malaysia ni ke dak, dia serak jadi Melayu. Hilang perlahan-perlahan dia jadi hilang hak dia. Dia jadi kecap Melayu, dia pun lama-lama bubuh Melayu. Bangsa Melayu. Maknanya kuat. Kekuatan tu ada pada bangsa ini. Kalau dalam keadaan ni dilantik bangsa lain, dia akan jadi kucah. Hak kucah tu Nabi SAW tak sih. Jadi tidak salah kalau kita kata kena orang Melayu, orang Islam hak ni, asalkan dia ikut cara Islam. Sebab apa? Pengikat dia sudah kuat dah. Kalau orang lain dia jadi kucah.
Dia akan jadi kucah. Kucah tu akibat dia apa dia? Tumpah darah lah. Hak tu tidak dikehendaki. Ahli politik yang bijak, dia mengambil kira benda tu hak semasa. Jangan duk kira teori saja, prinsip saja. Memanglah dalam keadaan asalnya begitu. Tidak ada lebih bangsa tu bangsa ni, tapi kena tengok juga kenyataan. Itulah yang anda kata, kalau kita perhati hadis ni dengan cara yang betul, kita akan nampak sesuai. Banyak perkara sesuai. Hak kita duduk pakai dah di depan lagu tu. Dia tidak kira ni UMNO kau, kalau Malaysia ni PAH kau naik, dia kena orang Melayu. Kalau naik orang lain nanti tengok. Kalau selagi orang Melayu tu kuatlah, merupakan asabiyah ghalibah dalam istilah Ibn Khaldun. Siapa pun naik. Kecuali kalau dia hancur, bangsa tu jadi hancur dulu, barulah hak lain naik, dia boleh jadi kuat. Kalau tidak, jom. Itulah bendanya. Dia banyak benda-benda ni orang politik faham lah. Orang politik dia akan faham. Halus sana. Nabi SAW kecek ni berdasarkan politik semasa. Bukan untuk sama-sama sampai kiamat. Tak. Kalau dia kecek sampai kiamat, dia royak ni tak betul lah. Ni orang lain duk mereta. Hak tidak Quraisy tu duk mereta tu. Dia kata tak akan boleh mereta. Tak akan boleh guna duk mereta dah tu. Mana tak betul lah tu. Bila begitu kita kena faham macam mana sebenarnya sepatutnya hak maksud dia. Dan panjang lagi lah perbincangannya. Itulah maksudnya. Lepas tu hak sebut 12 khalifah tu nampak kaya tak dah, tu kena bincang suku pula apa maksudnya. 12 khalifah tu pula. Ini sekadar Quraisy dah saja dulu. Wallahu a'lam wa akhir da'wana alhamdulillah. Nampaknya kita sehingga ke lepas raya ni kena sekat ni lah kelas kita. Minggu depan tu tak ada dah. Sehingga ke lepas raya lah, kita cuti. Jadi semua kelas-kelas di masjid-masjid lain pun tak ada, kecuali adanya sananya apa ni ditabung haji tu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu dan meminta anak tiap-tiap Sabtu lah bulan puasa ni, sekadar bulan puasa sajalah, lepas pada tu dah seperti biasa. Hak lain-lain tu cuti lah. Wallahu a'lam.